Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Sakinah, Cikgu Pengajian Kejuruteraan Mekanikal untuk kelas 5M1, 5M2 dan 5M3. Hari ini saya akan berikan taklimat berkenaan pelaksanaan kerja khusus SPM. Mata pelajaran PKM ni terbagi kepada dua, iaitu ujian bertulis dan juga tugasan kerja khusus. Okey. So kita melaksanakan melalui kaedah PBS. Setiap calon SPM wajib melaksanakan tugasan ini. Okey. Sekiranya awak tak laksanakan tugasan ini, awak dianggap tidak hadir peperiksaan SPM walaupun awak menduduki ujian bertulis SPM. Format pentaksiran untuk kerja khusus ini, nombor 1, instrumennya adalah kerja khusus, itemnya adalah tugasan, bilangan soalannya ada satu sahaja, membawa kepada jumlah markah 100. Tempoh ujian kita ni, tempoh pelaksanaan tugasan kita ni adalah daripada bulan April sehinggalah ke Oktober, iaitu 7 bulan. Dia akan mengambil 30% daripada markah SPM awak. Maksudnya bila awak buat je kerja khusus ni 30% dah ada dalam tangan. Jadi tinggal awak nak selesaikan lagi 70% je dalam SPM nanti untuk awak totalkan markah untuk awak punya kerja khusus dan juga ujian bertulis. Markahnya kita akan pakai rubrik pemarkahan. Maksudnya ada satu format yang akan menceritakan lah dari segi awak punya estetik, dari segi awak punya design, reka bentuk, buku log, semua ada markah. Terdapat dua konstruk yang akan diuji, iaitu kemahiran amali dan juga nilai. Selain daripada itu, ada 4 elemen lagi yang akan dinilai, iaitu pengurusan projek, metodologi, proses reka bentuk penghasilan produk, iaitu awak punya artifak lah. Artifak tu adalah awak punya produk, iaitu dan juga rumusan dan tambah baik. Saya akan terangkan dalam slide seterusnya. Tugasan awak ni disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan tugasan ini wajib dilakukan secara individu. Markah. Kita bincangkan markah kat sini. Untuk ujian bertulis, iaitu semasa peperiksaan SPM nanti mewakili 120 markah, tetapi wajarannya adalah 70%. Dan juga kerja khusus mewakili 100 markah dan wajarannya adalah 30%. Kerja khusus ni perlu disiapkan dalam masa 7 bulan bermula April, iaitu pada tarikh selepas Hari Raya ni, dan sehinggalah ke hujung Oktober. Kat sini saya nak masuk penyediaan laporan. Selain daripada awak menghasilkan artifak, iaitu produk yang awak reka bentuk sendiri, awak juga perlu menyediakan laporan kerja khusus. Laporan kerja khusus ni adalah dilakukan secara individu, wajib bertaip mengikut format dan panduan yang telah ditetapkan. Apa dia panduan dia tu? Ini dia susunan dan kandungan laporan. Bahagian utama laporan kerja khusus hendaklah ditulis di bawah tajuk heading yang disusun. Contoh 1.1 adalah kulit muka hadapan. Ada contoh nanti. Lepas tu ada ekstrak, isi kandungan, bab 1 pengurusan projek dan ada isinya. Bab 2 metodologi, bab 3 proses reka bentuk penghasilan produk, iaitu bab 4 rumusan dan cadangan tambah baik. Lepas tu ada rujukan dan juga lampiran. Kita masuk pada abstrak. Abstrak ialah satu penyataan ringkas, lengkap, meliputi seluruh kandungan laporan kerja khusus. Panjangnya tak boleh lebih 300 patah perkataan dalam satu muka surat sahaja. Lepas tu kita pakai satu perenggan sahaja. Biasanya kita terus justifykan siap-siap. Kita boleh masukkan dalam abstrak itu, iaitu kenapa awak nak buat kajian ini, penyataan masalah, apa masalah yang awak nak selesaikan, metodologi iaitu kaedah. Macam simulasi, analisis model, penghasilan prototype, kumpul dan analisis data, produk sebenar ataupun artifak berfungsi ataupun tidak berfungsi. Kemudian kenyataan, keputusan yang dinyatakan dalam bentuk teks. Kemudian kesimpulanlah, iaitu hasil kajian atau hasil produk, hasil projek awak yang ditambah baik cadangan sekiranya ada untuk meningkatkan lagi produktiviti. Untuk pengurusan projek, bab 1 kita terus kepada penjadualan projek lah, iaitu dalam bentuk catagan.
di mana kita ada penyataan masalah, objektif, kita menyiasat, ada idea awal. Jadi saya dah draftkan untuk murid-murid untuk awak tengok contoh. Awak boleh ubah slide. Okey, saya pun ada bagi contoh cartagan ini saya dah bagi awal masa puasa hari tu. Okey. Jadi saya harap semua murid dah terima. Okay, buku log juga sangat penting. Dia adalah bahagian yang wajib dalam penyediaan kerja khusus. Okey, buku log ni evident. Okey, awak melaksanakan kerja khusus. Okey, setiap murid wajib rekod perbincangan, aktiviti, perkembangan tugasan. Okey, setiap pertemuan, pengasahan daripada guru. Contohnya awak jumpa saya. Okey, ini taklimat yang kali pertama ni awak boleh tulis dalam buku log. Yang saya bagi dengan cartagan tu, saya juga ada bagi buku log dekat awak. Okey, buku depan ni nanti awak isikan tajuk projek awak, nama, nombor kad pengenalan. Okey, semualah. Kemudian ini macam isi kandungan. So, isi kandungan ni, aktiviti pertama tu tarikh. Okey, hari tarikh yang awak tengok saya punya video ni. Okey, contoh kita tetapkan kepada satu tarikh, nanti saya akan beritahu dalam Telegram. Kemudian awak boleh tulis aktiviti, taklimat, pelaksanaan kerja khusus SPM. Okey, kemudian kat sini, dekat bahagian penulisan ini, okey, ada tarikh, hari dan masa. Okey, awak boleh rujuk dekat kertas salinan yang saya dah berilah semasa cuti hari tu, sebelum cuti lah. Kemudian ada responden. Responden ni siapa? Okey, kalau awak dapat taklimat tu memang daripada saya lah kan. Jadi awak tulis nama saya. Cikgu Sakinah binti Muhammad Hanif. Sakinah binti Muhammad Hanif, maklumat guru kejuruteraan mekanikal. Okey, apa ringkasan kita? Ringkasan kita berbincang mengenai pelaksanaan kerja khusus. Apa yang ada? Okey, awak boleh catatlah kat situ. Bincang mengenai buku log, cartagan dan macam-macam lagi. Okey, kat bawah ni nanti saya akan tanda tangan dan juga cop. Okey, saya ada bagi penulisan untuk laporan buku log ini, saya ada bagi 10 helai seorang. Okey, jadi untuk yang kedua, ketiga, keempat ni, kalau awak berbincang dengan ayah awak, okey, berbincang dengan ibu awak, awak boleh juga tulis nama ayah awak, maklumat. Maklumat contohnya ayah awak bekerja di bahagian industri. So awak boleh tulis dia kerja apalah dan awak bincang. Bincang mengenai reka bentuk, bincang mengenai penapis air. Tu soalan kita lah kan, soalan kerja khusus. Okey. Seterusnya, okey, ni soalan kerja khusus kita. Okay, untuk tahun ni tema dia adalah air dan sanitasi lah. So awak boleh baca soalan. Di dunia masa kini, satu daripada 3 manusia tidak mempunyai akses terhadap air minuman yang selamat. Dan 2 daripada 5 orang masih tidak mempunyai kemudahan asas mencuci tangan. Okay, sebelum cuti hari tu, saya pun ada bagi awak soalan. So dalam soalan ni, kalau awak tengok bahagian belakang ni, dia ada arahan kepada calon dan juga yang saya bincangkan sekarang, iaitu tema dan tugasan kita. Awak boleh tengok dekat salinan yang saya beri. Okey. So, 3 daripada 5 orang masih tidak mempunyai kemudahan asal mencuci tangan menggunakan air bersih. Okey, apa yang lebih menyedihkan, lebih daripada 673 orang masih tidak mengamalkan sanitasi yang sempurna. Jadi, pandemik COVID-19 telah menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan. Okey, justru akses yang mencukupi terhadap air bersih boleh mencegah pelbagai penyakit. Okay, so awak boleh bacalah semua benda tu. Jadi berdasarkan situasi di atas, okay, anda dikendaki mencadangkan satu reka bentuk inovatif. Maksudnya awak kena design bentuk dan juga ia dapat menyediakan air bersih sebagai sumber utama. Jadi poin penting adalah design tu dan juga dia boleh tapis air yang kotor menjadi air bersih. Jadi awak boleh pilih sektor-sektor seperti nak siram pokok ke, nak bilas tandas ke, nak cuci ke, penggunaan kebersihan, air minuman ataupun dia boleh gabung semua sekali. Okey. Penyataan masalah. Okey, penyataan masalah ni paling penting lah. Kenapa sebenarnya awak nak design produk awak tu?
Okey, jadi dia adalah isu atau masalah sebenar yang dihadapi yang seterusnya menjadi idea atau pencetus kepada inovasi. Daripada masalah, baru kita fikir, patutnya kita boleh buat macam ni. Jadi masalah ni boleh selesai. Contoh penyataan masalah yang saya dah buat. Okey, secara umumnya air yang bersih dan selamat amat diperlukan serta menjadi keperluan asas bagi semua hidupan. Seiring dengan pembangunan dan kemajuan dunia, tanpa disedari pencemaran terus berlaku dan pada masa yang sama mencemarkan sumber alam terutamanya air. Justru akses yang mencukupi terhadap air bersih boleh mencegah kepada pelbagai penyakit. Okay. Contoh saya punya projek Puri Clean. Maksudnya Puri tu saya ambil daripada perkataan purifier, clean tu bersih lah. Puri Clean ni saya nak buat untuk air. Jadi Puri Clean dicadangkan bagi menyelesaikan semua permasalahan di atas. Okay, jadi saya buat elaborate sikit. Rekaan saiz yang kecil dapat menjimatkan ruang bagi tujuan pemasangan Puri Clean pada pilih air di mana-mana. Maksudnya bila saya design Puri Clean ni, saya nak letak di pilih air, di paip air dapur ke, paip air tandas ke. Jadi, reka bentuk yang dilengkapi dengan penutup dan ruang berdasarkan jenis bahan buangan. Okey, saya akan ambil daripada bahan buangan lah untuk saya design produk saya. Okey, bagi mengelak kehadiran serangga. Sebab tu saya tutup supaya semut tak masuk, lalat tak masuk. Okey, dan haiwan membawa penyakit. Seterusnya memudahkan proses untuk kita. Okay, setiap kali kita mereka bentuk satu produk, kita mesti ada objektif. Apa objektif yang kita nak buat sebenarnya ni? Okey, objektif tu adalah tujuan mereka bentuk. Spesifik, ringkas, boleh dicapai. Okey, contoh objektif saya. Mereka bentuk Puri Clean yang mudah alih. Maksudnya saya boleh buka pasang tempat lain. Dan saya boleh buka lagi, saya boleh bawa pergi camping. Contohnya lah, yang digunakan untuk membersihkan air. Kemudian saya akan membangunkan artifak. Artifak tu maksudnya saya akan menjadikan dia objek hidup lah. Dia bukan hanya saya cakap-cakap mulut je. Jadi kita ada satu artifak sebab artifak tu nanti kita akan nilai. Okey, berfungsi tak? Kita cuba tapis air kotor, air kopi ke. Okey, kita tapis, kopi kan gelap kan. Kita tapis dia jadi cerah, jadi elok macam tu. Contohlah. Okey, 1.5 anggaran kos. Anggaran kos adalah kos keseluruhan desain produk awak lah. Kita ada kos tetap dengan kos tak tetap. Okey, kos yang terlibat contohnya bahan mentah, penggunaan mesin, peralatan, upah, elektrik dan lain-lain. Okey, contoh macam kat bawah ni lah. Awak guna bahan apa untuk buat produk awak? Okey, kat sini ada ball dan nut, rivet pork. Okey, kos upah awak 4 jam RM20 lagi. Awak boleh letakkan kos upah tu dalam awak punya anggaran kos. Kita dah masuk dalam bab 2 iaitu metodologi. Okey, kaedah untuk awak mengumpul maklumat. Okey, terdapat beberapa kaedah untuk menyiasat yang boleh digunakan lah kita nak kumpul maklumat. Contohnya ada soal sidik, temu bual, lawatan, pemerhatian, laman sesawang, bahan bercetak. Okey, so calon perlu menyediakan analisis data berdasarkan kaedah menggunakan jadual dan graf. Saya akan bagi contoh report untuk awak semua rujuk. Okey. Okay, idea awalan ini adalah lakaran lah. Okay, jadi saya nak murid 5M1, 5M2 dan 5M3 untuk membuat 3 lakaran. 3 lakaran ni adalah wajib lah. So, awak boleh design. Yang pertama sekali awak nak buat design bentuk bulat. Yang kedua nak buat design bentuk petak. Ataupun bila dia mudah alih, dia boleh letak kat pilih tu, senang untuk awak bagi dia ada getah sikit, boleh keluar masuk sikit. Okey, jadi dekat lakaran yang awak lukis itu, awak kena buat penerangan ringkas iaitu ada jenis bahan, awak guna bahan apa. Kemudian ada penggunaan teknologi iaitu daripada jenis sambungan, roda, takal, tali sawat, gear, rivet dan macam-macam lah. Okey, untuk awak design produk awak ni, awak kena analisis dulu. Okey, apa kriteria awak analisis untuk design? Yang pertama, jenis bahan dia. Sesuai tak kalau untuk kita gunakan untuk kita minum air? So, kalau nak siram pokok ke, okey, apa sifat bahan dia? Tahan lasak ke? Mudah berkarat ke?
Okay, cost dia macam mana? Mahal tak? So awak nak dia tak nak karat, awak nak gunakan titanium. So sesuai ke nak pakai titanium? Mahal tak? Tak sesuai. Okay, jadi ergonomi untuk kita pegang ni kalau besar sangat nak angkat susah kan. Jadi akan menyebabkan masalah sakit belakang. Okay, lepas tu saiz dia. Kalau dia kecil sangat, susah nak masuk kat pipe. Kalau dia besar sangat, susah pula nak bawa. Okay, fungsi dia, prestasi, so awak boleh analisis dulu dan awak design. Okay. Okay, lepas awak dah buat lakaran ni ke bentuk tadi, awak akan pilih satu. Okay, pilih satu dan kemudiannya awak akan hasilkan reka bentuk. Okay, hasilkan reka bentuk ni kita akan gunakan pelisian CAD. Okay, pelisian CAD nanti saya akan ajar pada awak. Sebab awak pun dah, Cikgu Radin dah bagi surat kebenaran kan untuk membawa laptop. Jadi awak boleh bawa laptop ke sekolah. Dan siapa yang tak ada pelisian AutoCAD itu boleh minta tolong dekat nanti awak boleh jumpa saya dan saya akan bagi tahu macam mana nak install AutoCAD. Kemudiannya ada dua hasil reka bentuk ni lah, iaitu awak kena hasilkan lukisan ortografik. Okey, dan kemudian awak perlu lukis dia punya isometri. Isometri ke, awak nak pakai oblique ke, yang tu terpulang. Tetapi kedua-duanya awak perlu buat dalam AutoCAD, tak boleh lukis tangan. Okey. Kemudian kita masuk pada bahagian membangunkan artifak. Okey, membangunkan artifak ini kita dah ambil daripada lakaran yang kita pilih tadi. Okey, dia berdasarkan lukisan ortografik awak tu. Macam mana bentuk dia, macam mana saiz dia. Okey, awak nak pasang komponen, awak nak uji fungsi dia, melakukan tambah baik, melakukan kemasan akhir. Maksudnya awak sendiri bangunkan produk tu, kemudian awak sendiri akan uji. Okay, tambah operasi sebab nanti akhir sekali awak akan buat pembentangan. Okay, jadi balik cuti ni saya nak awak search lah Google ke, tanya parents, tanya kawan-kawan, tanya abang ke, tanya pekerja-pekerja industri ke. Okay, awak boleh tanya macam mana cara untuk design yang terbaik lah artifak awak ni. Okay, awak kena hasilkan sendiri. Okay, mak ayah boleh juga bantulah. Dekat sini saya ada tunjuk kriteria-kriteria penapis air. Okay, daripada Kuku. Kuku kan jenama penapis air yang terkenal. Jadi nombor 1 harga mampu bilik. Kuku pun buat macam tu. Okay, tahap air ditapis. Sampai tahap mana kita boleh uji dia. Lepas tu dia halal. So awak boleh baca lah. Kat sini saya ada bagi gambar lagi satu botol. Okay, data hasil daripada dia letak pasir sikit, dia letak sponge sikit. Okay, dia nak tapis daripada air kotor menjadi air jernih. Okay, kat sini ada juga laman web yang awak boleh tengok dan boleh Google lagi, ada banyak lagi. Okay, bab 4 adalah kita nak buat rumusan dan juga cadangan tambah baik. Okay, rumusan ni keseluruhan projek lah. Hasil, pencapaian. Nanti saya akan bagi contoh. Okay. Cadangan tambah baik pun macam mana awak nak perbaiki lagi supaya dia lebih baik, lebih elok. Awak nak gunakan bahan yang mesra pengguna, tidak membebaskan bahan kimia sebab nak jadikan sebagai air minuman kan. Jadi awak perlukan bahan yang lebih baik lah. Okay. Okey, rujukan ni perlu diberlakukan daripada sumber yang sah lah. Jadi saya tak nak. Okey, sebabkan projek ini dan laporan ini perlu dibuat secara individu. Jadi saya tak naklah ada individu lain, murid lain yang dengan sengaja meminta laporan daripada kawan dan juga tukar nama sahaja. Saya tak nak macam tu. Tu dinamakan plagiat. Okay, jadi saya nak awak buat sendiri sebab tu tempohnya daripada April sehingga Oktober. Kita start dari sekarang, kita buat, kita Google balik rumah ni walaupun nak raya, nak sibuk buat rendang, ketupat bagai. Okay, tetap juga awak kena Google dan cari maklumat berkenaan dengan kerja khusus sebab dia wajib. Okay, so kalau rujukan awak dapat daripada internet, itu cara format penulisan dia. Majalah macam mana, akhbar macam mana, buku macam mana, semuanya ada guide. Okay, lampiran nanti sekiranya ada lampiran, contohnya bila awak Google, awak dapat gambar. So, awak letak gambar tu dekat satu page dan awak print, kita boleh letak sebagai lampiran. Tapi buat masa sekarang ni, kita simpan semuanya dalam soft copy dulu. Kalau boleh, every time awak buat kerja, awak
simpan dan juga awak masukkan dalam Telegram private. Okey, awak simpan semuanya dalam Telegram awak. Jadi senang apa-apa nanti nak buka ke, nak rujuk ke, okey. Okey, untuk format penulisan. Yang pertama sekali, penulisan mestilah dalam bahasa Melayu. Okey, tak boleh bahasa Inggeris. Okay, kalau ada perkataan bahasa Inggeris, boleh italikan. Okey, format muka dah hadapan ada logo sekolah. Okey, yang ni nanti saya akan bagi yang dah siap format, yang dah siap ada logo. Okay, awak boleh tengok terus. Untuk teks laporan, mesti pakai font jenis Arial. Saiz font adalah 11. Okey, so selang setiap baris tu adalah 1.5. Okey, mesti justify. Yang tak reti justify tak apa, nanti saya boleh tunjuk. Okey, penomboran dia. Okey, cara penulisan adalah berdasarkan topik. Tengok macam sebelah ni lah. Bab 1, pengurusan projek. Bawah huruf P tu baru tulis 1.1. Lepas tu jarak sikit ada penjadualan projek. Jadi dia tersusun sahaja. Macam tu elok. Okay, kalau ada 1.1, ada 1.1.1. So awak boleh letak bawah huruf P penjadualan ni pula. Okay, macam metodologi tu 2.1 kaedah mengumpul maklumat. Tapi ada 2.1.1 apa macam tu. Okay. Okay, lepas awak dah siap, maksudnya sekarang ni ada laporan, ada juga artifak, ada juga awak kena bentangkan tugasan awak. Okey, dalam pembentangan tugasan ini, okey, ada tajuk, nama calon, kerangka persembahan lah. Okey, ini apa yang ada dalam laporan awak tu boleh letak. Jadi awak ringkaskan dan awak letak dalam PowerPoint awak. Kemudian ada awak kena demonstrasikan fungsi artifak awak tu kita nak tengok berfungsi ke tak. Sebab kalau berfungsi, maka penuh. Kalau tak berfungsi, tolak markah sikit. Okey. So, ada penutup, kesimpulan dengan soal jawab. Sekiranya ada. Okey. Awak kena gunakan gabungan media elektronik lah. Sekarang ni dah ada macam-macam. Kalau awak tak tahu guna gambar, awak boleh je guna PowerPoint. Kalau tak reti juga guna PowerPoint, tak apalah. Nanti saya boleh tunjukkan macam mana nak buat pembentangan. Okey. Habis. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Sakinah. Okay, sekiranya ada apa-apa soalan, awak boleh bertanyakan di kita punya grup Telegram. Ataupun selepas raya nanti boleh berjumpa semula dengan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.